Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini bertemu lagi dengan Cikgu Hafizah dalam channel YouTube Cikgu Hafizah. Sebelum tu, Cikgu nak mengajak anda semua, jom support channel Cikgu untuk membolehkan Cikgu terus berkongsi ilmu-ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu Hafizah. Baik, kali ini Cikgu kembali lagi untuk kelas atas talian bersama dengan kaunselor Cikgu Hafizah. Fokus Cikgu untuk perkongsian pada kali ini adalah di bawah tajuk komunikasi, fokus khusus kepada sasaran PRS tahap muda. Jadi Cikgu harapkan agar apa yang bakal Cikgu kongsikan akan memberikan manfaat yang besar kepada anda semua, kepada PRS, PRD maupun guru bimbingan dan kaunseling di seluruh Malaysia. Boleh jadikan panduan dalam membangunkan kemahiran anak-anak PRS kita ya. Okey. Bila kita bercakap berkaitan dengan komunikasi, kemahiran komunikasi, kita akan sering mendengar perkataan intonasi. Pernahkah anda mendengar perkataan intonasi? Jika pernah, adakah anda tahu apakah maksudnya intonasi? Cuba fikirkan sejenak. Intonasi adalah nada suara yang anda gunakan ketika anda berkomunikasi. Intonasi yang berbeza memberi maksud yang berbeza. Contoh, bezakan ayat yang cikgu sebutkan ini apabila cikgu menggunakan intonasi atau nada suara yang berbeza. Boleh saya tolong adik? Yang kedua, adik, saya tolong boleh? Berbeza tak? Atau cikgu gunakan intonasi yang lebih rendah? Boleh saya tolong adik? Dan yang kedua, adik, saya tolong boleh tak? Okey, anda rasakan sendiri. Sekiranya orang bertanya kepada anda ayat sebegitu menggunakan dua intonasi yang berbeza, apa yang anda rasa dan apa yang anda faham? Okey? Jadi ingat tadi cikgu dah sebutkan dalam komunikasi kita seringkali menggunakan intonasi, dan intonasi yang berbeza iaitu nada suara yang berbeza akan membawa maksud dan kefahaman yang berbeza kepada si penerima. Okey, apakah kesan intonasi dalam komunikasi seharian? PRS, anda kena peka ya. Nada suara yang anda gunakan ketika anda berkomunikasi dengan klien anda ataupun rakan sebaya akan membawa maksud dan kefahaman yang berbeza. Kalau sekiranya anda menggunakan nada yang tinggi, okey, nada suara yang tinggi, ia boleh jadi kawan-kawan sebaya anda ataupun klien anda beranggapan bahawa anda bersungguh-sungguh ataupun anda bersemangat ketika anda mendengar ataupun ketika anda memberi respon kepada luahan klien anda. Atau boleh juga klien merasakan kurang selesa kerana anda garang, ataupun klien mungkin merasa kurang selesa kerana dia berfikiran anda sedang beremosi. Boleh ya? Dan pada ketika anda menggunakan intonasi yang rendah, nada suara yang rendah, kemungkinan klien akan merasa anda dalam keadaan yang tenang ataupun anda sedang cuba memujuk. Boleh? Baik, cikgu gunakan contoh ini ya, anda bezakan. Ada situasi rakan sebaya anda ataupun klien anda datang berjumpa dengan anda dengan wajah yang nampak seperti kusut ataupun dengan riak muka yang sedih. Maka anda bertanya kepadanya. Cara yang pertama, adik, ada masalah ke? Cuba cerita. Itu nada yang pertama. Nada yang kedua, anda bertanya begini, adik, ada masalah ke? Ceritalah. Pasti akan memberi kesan yang berbeza di dalam fikiran dan di dalam perasaan klien anda. Cuba anda fikirkan, mana satu ayat menggunakan intonasi yang mana yang bakal membuatkan klien anda atau rakan sebaya anda selesa. Okey? Boleh? Seterusnya, bila bercakap berkaitan dengan kemahiran komunikasi bagi PRS tahap yang kedua, iaitu tahap muda,
Anda sepatutnya bukan sekadar mahir berkomunikasi secara lisan ataupun bukan lisan seperti video pengajaran cikgu yang lalu untuk fokus PRS tahap bongsu ya. Anda juga sepatutnya tahu berkaitan dengan halangan komunikasi dan anda kena tahu apa bentuknya dan apa kesan halangan komunikasi. Hayati video ini. Pernah tak anda mendengar halangan komunikasi? Apa maksud halangan komunikasi? Dan apakah kesan sesuatu halangan komunikasi? Apabila halangan komunikasi berlaku dalam sesuatu proses komunikasi, apakah kesannya? Halangan komunikasi apabila berlaku dalam satu proses penerokaan, ia mengganggu proses penerokaan. Maksud dia, proses penerokaan ni kita nak bertanya soalan, kita nak mendengar, kita nak faham apa sebenarnya masalah klien kita. Di mana puncanya? Kita nak kenal diri dia, latar belakang dia dan sejarah hidup dia. Tapi apabila kita melakukan halangan komunikasi, proses penerokaan tadi terganggu. Apakah halangan komunikasi? Halangan komunikasi ada 10 bentuk kesemuanya. Mari kita tengok betul-betul penerangan dan contoh-contoh yang bakal cikgu tunjukkan dan cuba kita fahami supaya bila kita menjadi seorang PRS, kita tidak menggunakan halangan komunikasi ini semasa kita meneroka klien kita, semasa kita mendengar luahan klien kita. Boleh? Okey, jelas ya? Apa maksud halangan komunikasi? Apakah kesan apabila anda menggunakan halangan komunikasi dalam sesebuah perhubungan menolong? Okey, suka cikgu nak ingatkan dekat sini ya, PRS. Apabila rakan sebaya datang berjumpa dengan anda, menceritakan apa-apa masalah, meluahkan sesuatu, apa yang sedang anda lakukan itu dipanggil perhubungan menolong ya, bukan sesi kaunseling. Sesi perhubungan menolong di antara PRS dan klien. Anda PRS dan rakan yang membuat luahan itu dipanggil sebagai klien. Okey, cikgu nak sentuh berkaitan dengan halangan komunikasi. Ada 10 kesemuanya ya. Dengar betul-betul. Cikgu harap bersama dengan anda ada alat tulis dan ada buku catatan. Ada 10 kesemuanya ya. Yang pertama, halangan komunikasi adalah apabila anda mengarah ataupun memerintah klien anda. Okey, macam mana yang dikatakan mengarah ataupun memerintah? Contohnya ya, bila kawan anda datang, klien anda cerita masalah dia buat luahan. Kemudian anda beri respon begini. Dengar sini, sekarang ni awak hadapi masalah macam ni. Jadi, cuba awak buat macam ni. Boleh? Itu adalah halangan komunikasi yang pertama, iaitu anda telah melakukan halangan komunikasi bentuk mengarah atau memerintah. Boleh ya? Yang kedua, halangan komunikasi yang kedua iaitu amaran dan mengancam. Macam mana? Apabila anda mengeluarkan ayat-ayat seperti, kalau awak buat juga macam ni, awak akan dikenakan tindakan disiplin kerana ini adalah salah laku disiplin di sekolah kita. Okey, sekiranya anda menggunakan ayat itu, berarti anda telah buat halangan komunikasi, iaitu amaran atau mengancam. Boleh? Yang ketiga, berkhutbah menekankan perkataan harus atau tidak harus. Bagaimana? Bila anda memberi respon begini, awak seharusnya lebih sabar, kena hormat kepada ibu bapa awak tu. Lagi pula, awak adalah anak sulung, jadi sepatutnya lah awak lebih sabar supaya menjadi contoh dan tauladan kepada adik-adik awak. Okey, respon sebegitu termasuk dalam halangan komunikasi jenis berkhutbah atau menekankan harus dan tidak harus. Baik, halangan komunikasi yang keempat iaitu memberi nasihat dan beri cadangan. Contoh, saya rasa elok awak luahkan rasa sedih awak tu, masalah awak tu pada mak awak. Kan itu lebih baik? Okey, nampak tak? Nasihat dan cadangan telah diberikan oleh seorang PRS. Maka halangan komunikasi telah berlaku. Yang kelima, mengajar atau memberi fakta logik. Macam mana? Okey,
Sekiranya kamu memberikan respon begini ya kepada klien, cuba kau fikir logik sikit. Keluarga kau tu kan susah. Mampu ke nak tanggung kos yang besar kalau kau nak sambung belajar ke universiti di luar negara? Cubalah fikir elok-elok. Sekiranya kamu menggunakan ayat itu, kamu sedang melakukan halangan komunikasi, iaitu bentuk mengajar atau memberi fakta logik. Boleh ya? Okey, cikgu teruskan yang keenam. Yang keenam, halangan komunikasi mengejek atau melabel. Baik, contohnya, anda katakan begini kepada klien. Awak ni kan buat perangai macam budak-budak lah. Sedangkan dah umur 17 tahun. Tak sepatutnya perangai macam ni. Kekanak-kanakan betul lah awak ni. Okey, nampak? Mengejek, melabel telah dilakukan oleh anda. Maka itu satu bentuk halangan komunikasi. Baik, yang ketujuh, menuduh atau mengkritik. Contoh ayatnya, sebenarnya awak tu yang salah, sebab tu masalah tu jadi macam tu. Awak tu yang ada sikap panas baran. Okey, nampak tak? Tuduhan atau kritikan telah diberikan oleh anda sebagai seorang PRS kepada klien. Okey, seterusnya yang ke-8, juga ini bentuk halangan komunikasi ya. Memuji, bersetuju atau menyedapkan hati. Ini bentuk yang ke-8. Contohnya apabila klien meluahkan masalah ataupun isu kepada anda respon begini. Awak kuat. Awak yang saya kenal seorang yang sabar, pantang menyerah, pantang mengalah. Ini satu bentuk pujian dan kata-kata semangat untuk menyedapkan hati klien. Kenapa ianya tidak bagus? Kerana ia menjadi satu halangan komunikasi ketika dalam proses penerokaan. Jadi penerokaan tidak lengkap, mungkin masalah sebenar tidak dapat dikenal pasti kerana telah berlaku halangan dengan cara memuji dan menyedapkan hati klien anda. Okey, yang ke-9. Yang ke-9, bertanya, mencungkil atau melakukan soal selidik seperti seorang guru disiplin ataupun seperti seorang anggota polis. Contohnya cikgu berikan di sini. Bagaimana ya? Okey, datang seorang klien, kawan anda kepada anda menceritakan sesuatu, anda dengan penuh bersemangat memberi respon begini. Kenapa? Apa dah jadi ni? Bila berlaku? Kenapa jadi macam tu? Kenapa awak buat macam tu? Kenapa awak tak cerita kepada orang ramai? Bertubi-tubi anda memberikan soalan, maka ia jadi bentuk bertanya, mencungkil ataupun soal selidik, membuatkan halangan komunikasi berlaku dalam sesuatu proses penerokaan. Dan yang terakhir, cikgu nak kongsikan halangan komunikasi yang terakhir berbentuk menarik diri atau menggunakan perkataan pedas atau mengalih perkataan. Contoh ya, apabila klien meluahkan isu atau masalah kepada anda beri respon begini. Kita sembang hal lain ya. Saya bosan dah dengan masalah awak ni. Asyik-asyik ulang masalah yang sama aja. Okey, itu adalah juga bentuk halangan komunikasi yang ke-10, iaitu menarik diri, menggunakan perkataan pedas dan mengalih perkataan. Baik, cikgu ulang sekali lagi ya. Kenapa 10 bentuk halangan komunikasi ini tidak waras, tidak wajar untuk anda lakukan? Kerana penerokaan kendiri jadi tidak lancar. Penerokaan masalah jadi tidak lancar. Luahan klien anda jadi tidak lancar kerana telah dihalang oleh 10 bentuk komunikasi yang cikgu dah sampaikan tadi. Nombor 2, gunakan ayat yang membawa maksud menolong, bukan berbentuk ancaman atau paksaan atau ceramah dan lain-lain. Okey, boleh? Dan akhir sekali, macam selalu, cikgu sebelum akhirnya video pembelajaran ini, cikgu akan susulkan dengan ujian kefahaman untuk anda. Tetapi sebelum tu, cikgu nak kongsikan kepada anda beberapa video
berkaitan dengan halangan komunikasi ketika sesi perhubungan menolong. Kita saksikan bersama ya, dua bentuk halangan komunikasi yang ditunjukkan dalam video ini, dan kita lihat apakah kesannya kepada perasaan klien, kepada pemikiran klien apabila halangan komunikasi dilakukan oleh PRS. Kita tengok bersama ya. Tak boleh buat macam tu. Kita nak SPM tu ni, SPM tu lah masa depan tau. Abang tu nak buat macam mana? Belajar lah, kita kena buat masa, jadual masa belajar. Jadual tu macam mana? Jadual lah, maksudnya kita manage usaha masa kita. Yalah, tak lah nak buat macam mana jadual tu. Tak pernah ada jadual pun sebelum ni. Takkan cikgu tak nak ajar kan? Gua dah ajak tapi tak bisa buat pun. Tak bisa buat tu kalau telah abang tak nak buat. Macam mana nak? Baik, nampak ya? Dekat situ kita boleh lihat PRS itu yang pertama telah menggunakan halangan komunikasi iaitu memberi nasihat dan cadangan. Yang kedua, PRS itu telah menggunakan halangan komunikasi menuduh dan mengkritik. Baik, kita tengok video yang kedua ya. Mak Fitri, Ya. masalah. Tak lapor. Masa tahun ni macam tak ambil SPM lah. So, rasa tak sedia. Siapa tak mau ambil? So, tak tahu lah, rasa serabut lah. Rasa lepas tu periksa pun teruk. Jangan macam tu, SPM ni penting untuk masa depan. Yalah penting tapi kalau tengok result itu pun teruk, macam mana nak ambil SPM. So macam tak lulus lah. Semua subjek tak lulus. Kalau tak lulus kena belajar rajin lagi lah, usaha lagi. Yalah dah lah, kelas tak ada. Lepas tu PKP lagi tak boleh pergi. Tuition tak boleh pergi. Nak berjaya tu bukan satu alasan. Abang cakap senang lah. Senang sebenarnya. Kami ni lah, dah lah rumah pun balik. Rumah pun tak syok lah. Mak ayah selalu tak ada. Kalau mak ayah tak ada, tak ada belajar. Cikgu pun bagi homework ngajak kelas online, kadang masuk online teruk apa semua. Payah lah banyak macam ni. Okey, nampak? PRS tadi telah menggunakan halangan komunikasi yang ketiga yang cikgu terangkan tadi. Dia berkhutbah atau menekankan harus dan tidak harus. Okey, apa kesannya kepada klien? Mari kita tengok. Okay, Faizal jumpa dengan Fitri sebagai PRS. Cerita masalah apa Faizal rasa? Rasa lagi serabut. Rasa puas tak bercerita dekat Fitri? Tak puas. So dia macam mengelak ni, macam nak tolong tapi tak tolong. Okey, terima kasih. Okey, dah. Apa klien tu rasa? Yang pertama, dia rasa tidak puas nak bercerita dan nak meluah. Kemudian yang kedua, dia rasa PRS itu tak pun bersedia untuk menolong dia. Okey, itu yang berlaku apabila halangan komunikasi dibuat ketika dalam perhubungan menolong, terutama ketika dalam penerokaan kendiri atau di permulaan awal sesi hubungan menolong dilaksanakan. Okey, boleh ya? Baik, kita kini dah di penghujung. Jadi, cikgu nak susulkan dengan soalan untuk menguji kefahaman anda berkaitan dengan video pembelajaran di bawah tajuk komunikasi khusus untuk PRS tahap muda. Baik, yang pertama, soalan cikgu. Apakah maksud intonasi? Yang kedua, apakah kesan intonasi dalam komunikasi? Yang ketiga, apakah kesan halangan komunikasi dalam sesebuah perhubungan menolong? Dan yang keempat, huraikan 3 bentuk halangan komunikasi beserta contoh. Boleh ya? Okey, itu saja daripada cikgu untuk kali ini. Cikgu harapkan perkongsian cikgu memberi manfaat kepada semua yang menonton. Jangan lupa sekali lagi, jom support untuk Cikgu Hafizah terus berkongsi ilmu, insya-Allah. Jadi, jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu Hafizah. Jumpa lagi di video akan datang. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera.